ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Yang dihormati Tuan Imam, yang dikasihi para arjutan kuasa masjid, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama kalinya kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada petang ini dapat kita bertemu untuk kita meneruskan program halaqah Al-Quran Tadabbur Juzuk Amma yang telah dianjurkan oleh Jabatan Mufti Negeri Perlis dengan kerjasama MAIPS dan juga Masjid Alwi Kangar. InsyaAllah pada petang ini kita akan sambung pembacaan pada surah Al-Alaq, surah Al-Alaq ataupun disebut sebagai surah Iqra. Baik, saya akan baca dulu sebentar lalu insya-Allah. Kemudian kita akan tengok terjemahan dan juga pentafsirannya secara ringkas dalam tempoh 20 minit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Baik, kita akan tengok dulu 5 ayat yang pertama daripada surah Iqra' ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Surah Al-Alaq ini, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ia adalah surah yang pertama yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sewaktu Nabi sallallahu alaihi wasallam beruzlah di ghar ataupun gua Hira. Jadi ini adalah surah pertama yang telah Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan permulaan ataupun ayat yang pertama di dalam surah ini membawa makna yang cukup besar bagi kita orang-orang Islam, yang mana secara jelas Allah Subhanahu wa taala menyebut, bacalah dengan nama Tuhan kamu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia daripada segumpal darah. Alaq di sini lebih membawa maksud kepada daging yang tergantung, iaitu daging yang tergantung pada rahim ibu. Seperti mana yang kita ketahui, apabila berlakunya persenyawaan, maka akan daging itu akan tergantung pada pangkat awal itu pada rahim ibu sebelum dia membentuk bentuk yang lain yang dinamakan sebagai mudghah, iaitu jadi daging, seketul daging yang lebih besar daripada alaq ataupun alaqah itu. Iqra' wa rabbukal akram, bacalah dengan nama Tuhanmu yang maha mulia, wahai Muhammad. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia itu dengan pena. Pada masa yang sama diajar manusia itu membaca, pada masa yang sama dijadikan penulisan itu juga sebagai cara untuk mendapatkan ilmu. 'Allamal insana ma lam ya'lam, yang mana dia, yakni Allah, mengajarkan manusia apa yang manusia tidak ketahui.
Jadi kalau kita renung apa daripada surah ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan betapa Islam itu menitik beratkan berkenaan dengan ilmu. Sumber ilmu itu adalah dengan apa? Dengan qiraah, dengan pembacaan. Yang keduanya adalah melalui kitabah, melalui penulisan. Nah, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala suruh apa? Suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam baca. Dengan melalui perantaraan Jibril, pi ke Gua Hira, dia peluk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril kata, "Iqra ya Muhammad, wa ma ana biqari," kata Nabi. Dia peluk Nabi, dia kata, "Bacalah wahai Muhammad." Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma ana biqari," aku bukan orang yang tahu membaca. Jadi dipeluk sekali lagi, "Iqra ya Muhammad," bacalah wahai Muhammad. Dan kata Nabi, aku bukan orang yang tahu membaca. Kemudian lepas kali ketiga, maka dia kata, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq," sampai ayat yang kelima itu. Jadi ada persoalan, orang tanya, di sini disuruh untuk orang Islam itu membaca Iqra. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah ummi. Apa maksud ummi? Orang yang tidak tahu membaca. Kan? Nabi bukanlah orang yang tahu membaca. Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan juga orang yang tahu menulis. Kan? Tu Nabi kata, "Ma ana biqari," aku bukanlah orang yang tahu membaca. Apakah hikmah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak boleh membaca? Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak boleh menulis? Hikmah yang paling besar itu adalah nak menunjukkan betapa besarnya mukjizat Al-Quran berdasarkan kepada sumbernya itu. Daripada siapa Al-Quran itu datang? Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan orang yang tahu membaca, orang yang tahu menulis, jika Nabi itu adalah ahli syair, nescaya orang akan kata ini adalah daripada kalam Muhammad. Tetapi tidak. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat-ayat Al-Quran, orang-orang musyrikin Mekah terkejut, tercabar. Ini bukanlah daripada apa? Kalam Muhammad. Maka dilemparkan, ini adalah sihir. Ini adalah apa? Sihir orang-orang terdahulu. Ini adalah perkataan orang yang gila. Sebab apa? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang disebut sebagai sastrawan, tetapi ia adalah orang yang biasa, yang tidak tahu membaca, tidak tahu menulis. Ya, dari segi amanah, dari segi sifat-sifat yang baik yang ada pada Nabi itu telah dikenali, tetapi bukanlah dikenali Nabi itu sebagai orang bahasa. Jadi bila datang Quran, mereka terkejut. Maka mereka tidak boleh menyangkal bahawa Al-Quran itu adalah datang daripada Allah, bukanlah direka-reka oleh Nabi ataupun mana-mana manusia. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, saya bacakan lagi, "Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ar-ruj'a ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit-taqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla." Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut, "Kalla innal insana layatgha." Setelah mana Allah sebut pada ayat yang keempat, dialah yang mengajarkan manusia itu apa yang mereka tidak ketahui. Allah sebut, "Allamal insana ma lam ya'lam." Dialah yang mengajarkan manusia apa yang manusia itu tidak ketahui. Maknanya ilmu yang kita ada ini semuanya adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka setinggi mana pun ilmu manusia, maka ilmu Allah Subhanahu wa taala itu adalah lebih tinggi dan tidak boleh ukur ilmu manusia itu nak dibandingkan dengan ilmu Allah. Dalam hadis yang sahih diceritakan sewaktu mana
apa Nabi Musa dan Khidir, Khadir, yang mana mereka naik kapal tu, naik perahu tu, kan, yang mana pada waktu itu dalam hadis, dalam Quran tak ceritalah, tapi dalam hadis cerita yang mana ada seekor burung dia patuk dalam air. Maka kata Khadir, wahai Musa, kan, perumpamaan ilmu kita ini, ilmu manusia ini nak dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala itu adalah seperti mana burung yang patuk di dalam air. Bila burung patuk air, dia minum air, adakah orang akan kata air sungai ataupun air laut itu akan berkurang? Tidak sama sekali. Begitulah kita katakan betapa tingginya ilmu Allah yang mengajarkan manusia apa yang pada dasarnya manusia itu tak mengetahui. Tetapi dengan ilmu itu manusia menjadi sombong. Manusia rasa dialah yang paling bagus. Mereka lah bangsa yang paling hebat. Seperti mana yang berlaku kepada kaum Fir'aun, Samud, kaum Nabi Nuh, kan, dan kaum Nabi Hud, yang mana mereka ini pada dasarnya adalah manusia-manusia yang Allah berikan ilmu kehidupan itu tinggi bagi mereka. Jadi apa Allah sebut lepas itu? Kalla innal insana la yatgha. Tidak sama sekali. Sesungguhnya manusia itu telah melampaui batas, telah melampau, yakni tidak mengikut apa yang Allah Subhanahu wa taala suruh. Ar-ra'ahu istaghna, apabila dia melihat dirinya itu serba cukup, dia sudah kaya, dia sudah tidak memerlukan bantuan orang lain, dia berkuasa terhadap orang lain. Inna ila rabbika ruj'a, sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu sahajalah kamu akan kembali. Kan, sehebat mana manusia tu, tempat kembalinya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-8, ara'aital ladzi yanha, tidakkah engkau melihat tentang orang yang yanha, melarang. Melarang apa? Abdan idza shalla, ayat yang ke-10. Melarang, menegah seorang hamba ketika mana dia sedang mendirikan solat. Ayat ini diturunkan nak menceritakan berkenaan dengan perihal Abu Jahal. Abu Jahal, tuan-tuan, Abu Lahab ponakan Nabi SAW. Seorang lagi Abu seorang lagi Abu adalah Abu Jahal. Abu Jahal ni adalah orang yang juga turut menentang dakwah Nabi SAW. Cuma Abu Jahal ni dia ada kedudukan di dalam Darun Nadwah, di dalam kita katakan antara orang-orang musyrik Mekah ni dia ada pangkat yang tinggi bersama dengan Utbah bin Rabi'ah, Walid bin Mughirah. Pada waktu itu Abu Sufyan yang masih belum memeluk Islam. Pada waktu itu orang yang paling muda duduk dalam Darun Nadwah itu adalah siapa? Umar Al-Khattab, sebelum beliau memeluk Islam. Jadi Abu Jahal ni antara pembesar yang pada peringkat awal dialah antara ketua yang menghalang dakwah Nabi SAW nak ajak manusia, bukan nak ajak manusia sembahyang. Nabi pada peringkat awal nak ajak manusia mentauhidkan Allah, meninggalkan segala bentuk doa, tawakal, cinta, takut selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi dia melarang menghalang Nabi SAW ketika mana baginda mendirikan solat. Ara'aita in kana 'alal huda, bagaimanakah pendapat kamu wahai Muhammad jika dia itu berada di atas kebenaran? Au amara bit taqwa, ataupun dia menyuruh kepada ketakwaan. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla, bagaimana pendapatmu wahai Muhammad jika dia, yakni Abu Jahal itu melarang
Itu apa yang melarang itu mendustakan dan berpaling daripada kebenaran. Allah nak cerita bagaimana perihal Abu Jahal inilah. Baik. Kita sambung yang terakhir ayat 14 hingga 19 insya-Allah. Alam ya'lam bi anna Allah yara kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah naasiyatin kadhibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u az-zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Baik. Alam ya'lam bi anna Allah yara, tidakkah dia melihat ataupun mengetahui sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha memerhatikan segala perbuatannya, yakni perbuatan jahatnya itu. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah, tidak sama sekali sesungguhnya jika dia tidak berhenti daripada menghalang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, nescaya kami akan tarik ubun-ubunnya itu. Disebutkan di sini maksudnya menariknya dan memasukkannya ke dalam neraka dengan menarik kepalanya itu. Nasiyatin kadhibatin khati'ah, iaitu ubun-ubun orang yang mendustai agama dan yang menderhaka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala cabar, falyad'u nadiyah, maka biarlah dia memanggil sesiapa pun daripada kumpulan dia, siapa yang samsing nak melawan agama Allah Subhanahu wa taala ini, wahai Abu Jahal, panggil mai sini. Allah kata apa kemudian? Sanad'u az-zabaniyah, depa panggil orang-orang yang samsing, orang yang apa nak menentang agama ini, maka kami akan memanggil az-zabaniyah. Allah kata zabaniyah ni siapa? Malaikat yang menyiksa orang yang melakukan dosa. Kamu panggil orang-orang yang samsing untuk nak menentang agama, di hari akhirat Allah sediakan malaikat zabaniyah untuk nak tengok siapa lebih samsing. Kadang-kadang orang samsing ni bila dia ada kumpulan tuan-tuan, kan, bila duduk seorang-seorang dia tak berani, tapi bila dia ada kumpulan dia suka, dia samsing, kan, nak merosakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah kata tunggu dia akhirat ni, tengok yang nak mai jumpa dia adalah lebih samsing lagi, iaitu malaikat zabaniyah yang akan memberi azab kepada mereka. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, jangan sekali-kali, janganlah engkau patuh kepadanya wahai Muhammad. Kepada apa? Kepada apa yang dikehendaki oleh Abu Jahal dan orang-orang yang sesat ini. Wasjud waqtarib, dan sujudlah engkau serta dekatkanlah dirimu itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di sini dia ada tempat sujud. Jadi kita sujud, kalau kita kata sujud, dia bukan sujud sahwi lah. Saya kata sujud sahwi, ini tanda sujud sahwi tak? Dia sebut sujud tilawah lah. Kalau kita hari Jumaat macam hari ini, dia ada baca surah As-Sajdah, kan? Surah Sajdah tu sebenarnya bukan sunat pada hari Jumaat sujud tilawah tu. Sujud sajdah tu tak sunat, tapi sunatnya baca surah Sajdah dengan surah Al-Insan. Jadi bila dalam surah Sajdah itu dia ada tempat sujud, maka kita disunatkan sujud disebabkan surah tersebut. Bukan maksudnya kita kata sunat. Nabi tak kata hari Jumaat ni sunat sujud. Nabi kata hari Jumaat sunat baca surah Sajdah. Maka sebahagian pandangan orang yang memilih surah yang lain yang ada tempat sujud tilawah itu atas andaian bahawa sunat untuk sujud pada hari Jumaat adalah tidak tepat. Yang tepatnya sunat baca surah Sajdah dan di situ ada tempat sujud. Okey. Macam surah Iqra ini juga dia ada, kalau dalam solat kita nak sujud kan, selalunya imam rokok, tak apalah, dah habis hujung surah. Tapi kalau imam nak sambung kepada surah yang berikutnya, apakah surah yang berikutnya? Inna anzalna wa fi lailatul qadr, kan?
Lepas surah dia. Okeylah. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Baik, surah Al-Qadr. Al-Qadr. Jadi dia dulu kalau Imam Mekah, kita tengok kat video tu Syekh Bandar Balilah lepas dia baca ni dia Allahu Akbar. Orang ingat dia rukuk. Rupanya dia sujud apa? Dia sujud tilawah. Sebab depa ni orang Arab mau sembahyang, dia bukan macam kita imam baik. Tuan-tuan, saat ni sembahyang tarawih rakaat kedua ada sujud lah. Kata rakaat pertama ada sujud lah. Kita bagi tahu dulu tak imam. Depa nak bagi tahu apa? Kan tak ada sebab tu, sebab kalau mai imam-imam belah Saudi apa yang hantar apa mustasyar hantar, dia tak bagi tahu kita pun makcik-makcik tambah dalam masjid hak tutup semua. Kan? Allahu Akbar, makcik-makcik duk rukuk. Hal laki ni nampaklah ikut orang depan. Mai pula Allahu Akbar, bunyi kat belakang kan? Bunyi makcik-makcik belakang sebab apa? Heran. Awak Allahu Akbar sepatutnya sami'allahu liman hamidah. Jadi kalau kita nak sujud di sini kita boleh sujud. Lepas tu bila kita bangkit Allah kalla la tuti'hu wasjud wa qatarib. Allahu Akbar, sujud. Bila bangkit tu Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kalau kita kata tak sujud, boleh ke tak sujud? Ya, boleh. Cuma yang afdalnya, sunatnya itu adalah kalau kita nak sambung kita sujud. Tapi kalau kita nak berhenti, kita terus apa? Rukuk dan kemudian i'tidal, sami'allahu liman hamidah, dan kemudian kita sujud seperti mana biasa. Jadi tuan-tuan, itulah yang dapat saya terangkan dalam masa 20 minit perkongsian secara cepatlah. Sebab dia panjang 19 ayat. Tak berapa jadi tadabbur, dia jadi ringkasan sahaja berkenaan dengan surah Al-Alaq ataupun surah Iqra ini. Jadi sekadar itu sahaja yang baik daripada Allah. Salah silap itu sama-sama kita minta ampun. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.